Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami mulakan buletin utama hari ini dengan liputan cukup bersejarah. Kunjungan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong pagi tadi ke Media Prima Berhad di Sri Pentas, Petaling Jaya. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah meluangkan lebih 3 jam melawat pelbagai fasiliti stesen televisyen dan radio selain menyantuni warga Media Prima. Dan sebelum mengakhiri lawatan diraja ke Sri Pentas, baginda berdua begitu sporting menerima undangan kami untuk mencemarduli menjayakan buletin utama malam ini dengan menyampaikan beberapa laporan. Kita ikuti rakaman julung kali apa yang kami namakan sebagai Buletin Diraja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasi lemak, lontong, char kway teow maupun roti canai menjadi antara sarapan pilihan rata-rata rakyat Malaysia. Walaupun hanya makanan, namun ia jelas menunjukkan penerimaan pelbagai kaum dan budaya di negara ini sejak merdeka. Bagaimana selera kita boleh disesuaikan, begitu juga seharusnya interaksi kita sesama kaum. Sedar atau tidak, sikap toleransi, bertolak ansur dan hormat menghormati menjadi penguat di antara kita. Ikuti laporan ini. Malaysia, hampir 34 juta rakyatnya. Sejak 1957, tarikh keramat merdekanya Malaysia sehingga kini, pelbagai cabaran dilalui setiap kita dalam membangunkan sebuah negara merdeka dan berdaulat. Saya nak negara Malaysia ni bersatu padu rakyat Malaysia. Saya nak semua India, Cina, Melayu satu bersatu untuk negara kita. Tahun 2024 ni saya nak lihat rakyat Malaysia ada perpaduan yang harmoni. Kita rakyat Malaysia ni berbilang kaum dan agama. So saya harap tak ada isu lagi yang pergaduhan ataupun isu-isu yang kita tak nak lihat lah. Dari tragedi 13 Mei 1969, rusuhan, kecerobohan di Lahad Datu, kemulut politik sehinggalah pandemik COVID-19, semangat perpaduan yang digenggam erat sejak dahulu menjadi kekuatan Malaysia sehingga disegani dunia. Kalau kita lihat pilihan raya 2018, ada lebih kurang 16 pilihan raya seluruh dunia. Saya pun melihat tidak ada satu pilihan raya yang tidak ada keganasan, kecuali Malaysia. Mengapa? Kerana kita telah sedar keganasan tidak membawa apa-apa. Kita berbeza, tak dapat dinafikan. Perbezaan itu dikukuhkan oleh kerana perbezaan agama dan perbezaan demografi, 60% lawan 40% lawan 22%. Kita tidak ada jalan lain. Kita kena mencari jalan untuk bersetuju dan untuk bersetuju dan bersetuju. Kalau tidak bersetuju, kita nyatakan tidak bersetuju. Itulah saja yang saya fikir jalan dan masa depan Malaysia. Kerana saya tengok inilah yang membawa kejayaan yang menyebabkan orang puji, ialah kemampuan kita. Sedarkah kita, setiap kali di sebalik kejayaan atlet negara di pentas dunia, di belakangnya adalah rakyat Malaysia. Tidak mengira bangsa, kita tidak pernah kekok melaungkan nama Malaysia. Roti canai, ci chong fan, nasi lemak, lontong maupun thosai jadi pilihan kita semua walaupun berentas tradisi. Kerana rakyat Malaysia tiap-tiap minggu membuktikan kami berunding, kami sedia bertolak ansur. Harmoni adalah pegangan kami. Jadi ini penting pada saya. Itu yang saya katakan kesepaduan itu. Kesepaduan tu agree to agree, agree to disagree. Bila kita sampai ke disagree itu, kita bentuk banyak cara. You ingat tak dalam Malaysia ni? Bila ada je masalah, buat jawatankuasa. So kita dah pegang konsep ini tanpa kita bercakap. Sedar atau tidak, acuan yang diwarisi sejak zaman nenek moyang kita ini
harus menjadi paksi setiap lapisan masyarakat agar Malaysia lebih maju, harmoni dan jaya. Saya harap Malaysia lah, bangsa kita boleh macam bola-bola. Itu bola sepak mereka. Each races can be work together, play together, main with each other, sokongkan negara kita. That's what I hope. Kemampuan kita to adjust. Ini kelebihan kita ni. Dan kata yang saya katakan yang penting lah, mold, the Malaysian mold, acuan Malaysia. Itulah yang kita lihat di Malaysia ini. Ini yang orang kata unik. Laporan Fariz Azman dan Hilmi Abdul Malik untuk TV3. Ikan patin yang sinonim dengan negeri Pahang kekal sebagai khazanah yang menyumbang kepada ekonomi dan sektor pelancongan di negeri itu. Paling istimewa ialah spesies patin buah Sungai Tembeling di Taman Negara Jerantut yang juga sebahagian lembangan Sungai Pahang. Keunikan patin buah asli dan harganya yang bercecah ratusan ringgit sekilogram juga menjana rezeki kepada nelayan darat dan pengusahanya. Kita dengar kepada laporan bersama wartawan Fazli Ahmad. Menghilir di Sungai Pahang. Sungai Tembeling antara destinasi pelancongan utama negara. Aliran deras sungai ini membawa bersama limpahan rezeki bagi penduduk perkampungan tradisi di Taman Negara. Penduduk yang mahir selok-beloknya juga tahu lubuk pelbagai spesies ikan patin seperti patin muncung, patin lawang dan patin buah, iaitu keluarga ikan patin paling mahal. Ismail Abdullah Zawawi antara nelayan darat di Kuala Tahan yang kental meraih rezeki di Sungai Tembeling sejak 20 tahun lalu. Seawal jam 7 pagi setiap hari, Ismail mudir di sungai memeriksa ikan tersangkut pada aran. Ia kaedah tradisi menangkap ikan menggunakan tali diikat pada batu sebagai pemberat untuk melawan arus deras disambung tali kail dan mata pancing dengan umpan. Biasa yang 2 kilo, 3 kilo macam tu dah. Paling besar pun saya dapat 16 kilo ikan patin buah. Ikan baung kelulang, ikan kenerak. Selain patin, pelbagai jenis ikan lain seperti baung kelulang, baung kenerak, jelawat, kerai dan kelah turut jadi buruan. Istimewa ikan liar rasanya berbeza berbanding ternakan ikan sangkar. Faktor itu menyebabkan harga ikan Sungai Tembeling amat mahal, iaitu mencecah antara RM130 hingga RM500 sekilogram. Dia banyak keunikan dari segi arus sungai dan faktor air sungai yang sangat bersih lah. Itu faktor utama kenapa ada keunikan bagi ikan original patin Sungai Tembeling. Nelayan juga menggunakan kaedah memancing atau menjala. Lazimnya ikan Sungai Tembeling ada peminat dan pelanggan tetap dari seluruh negara yang tahu rahsia keenakannya. Bagi pelancong tempatan atau luar negara, lazimnya menjadikan Temeloh yang terkenal dengan jolokan bandar ikan patin sebagai destinasi persinggahan. Secara tradisional, berbagai jenis sajian masakan ikan patin menyerakan boleh disediakan. Selain daripada patin tempoyak, boleh masak bakar pais tempoyak. Itu pun kalau dicampur dengan daun kadok, daun serai, dia punya aroma berbalut dengan daun pisang memang sangat wangi, memang sangat sedap. Al-Sultan Abdullah juga sering mencemar duli ke Temeloh dan berkenan singgah bersantap di restoran menyajikan juadah tradisi masakan ikan patin. Ketika ini sudah dikesan ikan pemangsa iaitu ikan baung ekor merah yang disedup dari Sungai Mekong, Vietnam, dikesan di Sungai Pahang yang terletak tidak jauh dari Sungai Tembeling ini. Dan kejutan ikan itu mungkin memberi kesan kepada pelbagai spesies ikan yang ada di Sungai Tembeling ini. Justru pihak berkuasa perlu mengambil inisiatif memastikan ikan pemangsa itu tidak mencerobohi Sungai Tembeling ini dan pada masa sama mengambil usaha untuk membiak pelbagai spesies ikan yang menjadi identiti ataupun warisan negeri Pahang ini dapat dipertahankan. Fazli Ahmad, TV3. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria hari ini mengadakan kunjungan ke Media Prima Berhad. Ketibaan Seri Perdana Baginda Berdua ke Seri Pentas Bandar Utama Selangor disambut pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad, Datuk Seri Syed Husin Al-Junaid,
Pengarah urusan Media Prima Berhad, Rafiq Razali, serta pengurusan kanal Media Prima. Baginda berdua kemudian diberi taklimat korporat oleh pengarah urusan kumpulan Media Prima, Encik Rafiq Razali. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah dibawa melawat konti radio media Prima Audio yang menempatkan rangkaian Hot FM, Cool 101, Molek FM serta Fly FM. Baginda berdua turut bersiaran ke udara bersama beberapa penyampai radio Hot FM. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah kemudiannya singgah di Studio A untuk meninjau set buletin utama. Sejarah terlakar apabila Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah memperlihatkan bakat sebagai penyampai berita. Macam muka kenal je ni. Ya, macam kenal. Bagi pihak Media Prima, kami menjunjung kasih ke atas ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong yang telah mencemar duli melawat kami di Seri Pentas. Dan bagi rakan-rakan di sini hari ini adalah hari bersejarah kerana ini adalah kali pertama Yang di-Pertuan Agong mencemar duli melawat Seri Pentas. Kita menjunjung kasih kepada tuanku kerana sudi berangkat ke Media Prima dan peluang untuk staf-staf Media Prima dapat bermesra dengan tuanku. Kami sebagai warga kerja Media Prima TV Network sangat terhutang budi, very grateful kerana tuanku dan permaisuri sudi melawat Seri Pentas. Tahun ini lagi special kerana tahun ini TV3 akan menyambut ulang tahun ke-40. Jadi lawatan ini sangat bermakna. Bunga kembang dalam helaian bagai intan kelopak permata telah lama dalam impian tuanku bertandang di depan mata. Sekian segmen khas Buletin Diraja menerusi buletin utama malam ini. Beta dan Tuanku Permaisuri ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menjayakan lawatan kami yang amat bermakna ke Seri Pentas. Lawatan ini kami abadikan dalam kenangan selama-lamanya dan kami akan sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Media Prima dan seluruh warga kerjanya. Buletin utama kembali bersiaran langsung bersama Malik dan Fatin. Menjunjung kasih Tuanku Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah Aminah